Ya, sebelum datang sakit. Kerana masa sehat kita beramal. Kalau dah sakit tak mampu nak beramal. Ya. Kalau seorang tu masa muda dia, masa sehat dia beramal perkara-perkara yang sunat-sunat. Yang fardu tu mesti buatlah. Yang sunat-sunat dia buat. Kemudian apabila sampai datang sakit, dia tak dapat buat. Maka dengan itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis. Ya, tulis dia punya pahala amalannya tu. Pahala amalan sunat itu tulis setiap masa. Ya, itu. Dan kalau dia mati, Allah Ta'ala perintahkan malaikat duduk kat kubur tu tulis sampai hari kiamat. Masya-Allah. Itu berarti dia dapat dividen, dapat bonus sepanjang masa. Kerana apa? Kerana usahanya. Tapi berapa ramai ada orang-orang muda yang saleh. Berapa ramai orang-orang sehat yang saleh. Tak ramai. Banyakkan kita bila dah sakit baru teragak. Kan baru teragak nak beramal, baru teragak nak buat kalau dah sakit. Kalau dah tua baru nak datang masjid, datang surau. Sebab apa? Sebab naik kelab tak terima dia lagi. Kan nak pergi dangdut pun pinggang dah sakit. Jadi mau tak mau pergi kelab muslimin. Kelab muslimin masjid surau lah. Kan? Subhanallah. Baik. Kemudian selanjutnya Rasulullah kata sebelum datang haraman mufannidan, sebelum datang masa tua yang melemahkan. Tak ada orang tua yang cergas. Kan? Banyakkan orang tua semuanya lemah. Melainkan kalau orang tua yang rasa belum tua, itu yang nampak cergas sikit tu. Itu pun nampak kat orang bila balik rumah pinggang sakit siapa tahu. Kan? Allah alam. Tapi banyak kan apabila meningkat tua tentu dia akan lemah. Namanya pun ajuz. Dalam bahasa Arab tua tu ajz tu perkataan ajaza. Ajaza artinya lemah. Jadi orang tua namakan ajuz. Kerana sebelum tua tu dia dewasa. Manusia ni pergerakannya mula-mula lahir saja bayi. Kan? Lepas bayi dia jadi kanak-kanak. Lepas kanak-kanak dia jadi orang muda, remaja. Lepas remaja jadi orang dewasa. Lepas dewasa jadi orang tua. Dan lepas tua jadi orang bangka. Kan? Kalau dah tua bangka, lepas bangka rangka, masuk neraka. Kalau tak beramal, subhanallah. Kan? Baik. Jadi dengan itu kita jangan tunggu tua. Bila nak pergi haji, nantilah pencen dulu. Tu tunggu tua tu. Kan? Bila nak pergi datang surau, nantilah dah tua sok pergi. Tunggu tua. Kan? Kita tak boleh tunggu tua. Sebab tua tu belum tentu sampai. Yang pasti sampai ialah mati. Itu mati pasti sampai. Tua belum tentu sampai lagi. Allah alam. Baik. Kemudian selanjutnya yang kelimanya sebelum datang mati. Mati mujhazan. Mati yang memang disediakan. Jadi artinya masa hidup kita naklah melakukan amalan-amalan. Buat segera berapa dapat kita dapatkan. Dan pelihara akidah tadi. Ya, pelihara akidah dan ibadat. Jangan buat ibadat saja, akidah tak sempurna. Ya, sebab orang Islam itu dia mestilah keseluruhan hidup dia adalah Islam. Sebab itu firman Allah Ta'ala dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, naklah kamu masuk dalam Islam itu seluruhnya. Ya. Tadi Tuhan dah pilih kita sebagai orang Islam, jadi orang berpegang pada Islam. Jadi masuk Islam itu seluruhnya. Jangan masuk Islam alang-alang. Kan? Seluruh Islam, iaitu dia punya kehidupan di Islam, pemikiran Islam, cara makan minum di Islam, dan apa saja pakaiannya cara Islam, pergerakan dia, pergaulannya,
dan juga apa-apa saja pekerjaannya, perniagaannya semua secara Islam. Secara Islam tu maksudnya ialah yang diredai oleh Allah. Ini begitu ke, kadang-kadang kita bagi-bagikan sendiri. Ini tak apa, dia semayang ni Islam. Tapi dari segi ideologi, dari segi pemikiran, tak Islam tak apa. Itulah fahaman sekular, ya, fahaman kafir. Allah yang telah diterapkan dalam pemikiran orang Islam. Ramai orang yang begitu dalam dunia ini. Ya, wallahu alam. Itulah Allah Taala ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati sebagai orang yang betul-betul menyerah diri kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ialah yang keenam, sebelum datang Dajjal. Ya. Dajjal tu ialah memang makhluk, memang ada. Dajjal tu memang ada. Sebab sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Ada Dajjal. Dalam Quran tak ada, dalam hadis dia ada terangkan tentang Dajjal. Dan Dajjal tu satu makhluk, satu saja, bukan ramai. Tetapi tiap-tiap satu tu adalah penyokong dia. Macam satu pokok, ada dahan, ada ranting, ada daun-daun, ada buah. Itu dia. Sama juga dengan Dajjal. Dajjal ni dah wujud beribu-ribu tahun dahulu. Sebelum lagi zaman Nabi Musa dah wujud Dajjal. Tapi Dajjal itu masih dalam pertapaan. Apabila matang dia punya pertapaannya, baru Dajjal keluar. Ya. Dajjal keluar dengan membawakan syurga dan neraka. Siapa masuk syurga Dajjal, dia mati masuk neraka Allah. Siapa masuk dalam neraka Dajjal, dia terus mati dan masuk syurga Allah. Tapi apabila datang Dajjal, tak ramai manusia yang beriman dengan Allah. Sebab tak tahan ujian, sangat berat. Ujian sekarang yang tak berat pun kita rasa tak tahan. Bagaimana dengan ujian yang sangat berat datangkan Dajjal? Ya Allah alam. Dan sekarang ni Dajjal belum keluar, tapi bunga-bunga Dajjal dah keluar. Dan yang banyak kita tengok keadaan sekarang ni ialah bunga-bunga Dajjal ataupun pra Dajjal. Bukan Dajjal lagi, pra Dajjal akan datang bangun. Baik, kemudian selanjutnya ialah as-saah. Yang paling akhirnya ialah hari kiamat. Hari kiamat tu pasti tiba. Hari kiamat lebih lebih memberi tekanan, lebih berat pada hari kiamat nanti. Tak ada tak ada hari kiamat, tak ada yang ringan, semuanya lebih berat. Subhanallah. Baik, itu kalau kita sebelum menghadapi keadaan yang sangat berat, maka hendaklah bersedia. Macam seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam dahulu. Kan? Apabila Raja Mesir itu bermimpi, maka dia tak ditakbirkan mimpinya. Nabi Yusuf takbirkan, kamu sekarang ni berada dalam hendaklah beringat-ingat dalam 7 tahun zaman subur, sebelum datangnya zaman gersang 7 tahun. Jadi berarti kamu mesti bekerja, ya, bekerja untuk sedang dalam 7 tahun sekarang ini, dan bersedia untuk makan 14 tahun. Lamanya lah. 7 tahun subur, kemudian datang 7 tahun gersang. Yang 7 tahun gersang tu tak ada makanan. Jadi makanan 7 tahun subur ni naklah dijimatkan dan dikirakan untuk 7 tahun zaman gersang. Kita lah, sekarang kita dunia ni zaman subur. Kita subur di dunia, apa saja tanam, kita boleh buat tanaman, kita boleh buat kebajikan di dunia. Tapi bila zaman menuainya di akhirat, kalau tak ada apa yang kita tanam ke zaman dunia ini, akhirat so nak tuai apa? Kan? Subhanallah. Sebab di akhirat nanti tidak ada lagi zaman bekerja. Di akhirat nanti zaman menerima pembalasan. Ya, dan pembalasan itu pasti berlaku, bukan perkara yang diada-adakan. Sebab disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Kalau orang Islam sendiri dia memandang remeh perkara balasan di akhirat, berarti dia tidak beriman. Ya. Tak beriman berarti rugi jadi orang Islam. Allah alam. Baik.
Itu dia tentang apa namanya, Rasulullah mengingatkan, ya, mengingatkan beringatlah dengan amalan-amalan sebelum datang 7 perkara, ya, 7 perkara yang memberatkan. Wallahu a'lam. Selain daripada itu, Rasulullah mengingatkan pula kita dalam beramal, dalam duduk di dunia ini, hendaklah jauhi 7 perkara yang membinasakan iman. Satu hadis lagi, Nabi kata, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang memusnahkan iman. Apa dia? Yang pertamanya asyirka billah. Yang pertamanya syirik. Syirik ni kita nampak, kita lihat syirik tu seolah-olah macam sembah berhala, kan? Mengatakan Tuhan 2, Tuhan 3, itu syirik. Sebenarnya itu syirik jali. Dan syirik khafi banyak berlaku di kalangan manusia ni, ya. Dia tak syirik pada Allah Ta'ala secara terang-terang, tapi dia syirik secara tidak langsung. Apabila seorang itu tidak percaya kepada hukum Allah, itu syirik nama dia, ya, tak percayalah Quran, mana boleh buat apa-apa, hukum Quran tak boleh laksanakan, itu berarti syirik tu, ya. Itu murtad hukumnya, keluar dari Islam. Apabila seorang itu mempersenda-sendakan hukum dan juga apa namanya, memandang remeh atas perkara-perkara, ya, perkara-perkara yang dikehendaki dituntut oleh Allah, maka itu berarti dia dah jadi syirik, berarti dah dengar, dah mengikut satu pandangan yang lain. Begitu juga seorang itu apabila dia mematuhi sesuatu hukum manusia, sedangkan hukum itu berlawanan dengan Allah dan kita mampu untuk mengatasinya, tapi tak nak buat, itu pun juga syirik, gugur agama, gugur iman, kan? Subhanallah. Gugur iman ini bukan macam gugur buah, gugur 1 biji, lepas tu tunggu sebiji lagi nak gugur, bukan begitu. Gugur iman berarti habis semua. Itu gugur iman. Ya, bila seorang itu umurnya 50 tahun, gugur iman, murtad. Ya, hukumnya gugur iman tu katanya murtad. Maka semua amalannya daripada dia balik sampai 50 tahun tu terhapus. Dan semua kejahatannya dikekalkan. Subhanallah. Macam mana nak hadap Allah Ta'ala macam tu. Betullah kita nak sentiasa berfikir, ya, sentiasa kita beringat-ingat. Kenapa kita mesti menilai-nilai, muhasabah diri. Adakah Allah Ta'ala terima aku ini sebagai hamba-Nya? Adakah amalan yang aku buat ni disukai oleh Allah ataupun tidak diredainya? Sentiasa berfikir. Itu yang dikatakan orang berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat 100 tahun. Maksudnya fikir sesaat untuk dapat keredaan Allah. Sedangkan ada ibadat yang tak ada ilmu, ibadat orang jahil, dia ibadat tak ada apa nilai dia. Si Allah Ta'ala. Itulah Rasulullah kata, berapa ramai orang yang sembahyang tak dapat apa-apa daripada sembahyangnya, melainkan dapat penat berdiri, rukuk dan sujud saja. Ya, dia dapat buat tu je. Kalau nak kira sembahyang macam tu, patung pun sembahyang juga. Patung tu, dragonfly, kan? Lagi banyak sujud dia. Ambil wuduk tak habis-habis patung tu. Kalau patung kena air kan masih bercelup-celup wuduk. Kalau nak kira rukuk, lama, lembu lagi rukuk je sepanjang hidup dia. Mana dia tengok lembu sujud? Dia duduk 4 kaki, dia masa tunduk tu rukuk lah, kan? Subhanallah. Tapi kita, orang yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah orang yang ikhlas, bersih hatinya kepada Allah, yang dia ibadatnya sepanjang hayat. Berarti dia setiap masa dia beribadat kepada Allah, setiap masa ingat Allah. Sebab apa? Kerana Allah lah yang memberikan nikmat pada kita setiap saat. Ibu bapa tu, dia seorang ibu sayang macam mana dengan anaknya. Dia menyusukan anaknya. Apabila dia terlelap, anaknya tak dapat nyusu. Tapi Allah Ta'ala memberi rahmat kepada hamba-Nya. Ya, hamba-Nya tidur pun Allah Ta'ala beri rahmat. Kerana Allah Ta'ala itu tidak tidur.